Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan Sri Yang di-Pertua, bagi pihak Jabatan Perdana Menteri, saya ingin mengucapkan setinggi penghargaan pada ahli yang berhormat yang telah menyertai perbahasan ke atas Belanjawan 2025 peringkat dasar, iaitu Yang Berhormat Kota Melaka, Sri Aman, Tumpat, Kapar, Tawau, Ledang, Jelun, Jelutong, Kuala Krai, Kota Baru, Pasir Gudang, Sibu, Kalabakan, Kuala Langat, Rasah, Pasir Putih, Bentong, Batang Lupa, Temelur, Tenon, Bagan Serai, Bukit Gelugur, Kota Marudu, Lubuk Antu, Lumut, Stew, Tanjung Manis, Shah Alam, Dungun, Mersing, Puncak Borneo, Tanjung Piai, Kudat, Tapah, Pendang, Bandar Kuching, Keningau, Kubang Pasu, Masjid Tanah, Kuala Kerau, Pasir Salak, Ranau. Sebagai Menteri yang bertanggungjawab pertama untuk menggulung daripada Jabatan Perdana Menteri, saya mohon untuk menjawab hujah-hujah di bawah tanggungjawab saya menyentuh hal ehwal perundangan yang melibatkan agensi seperti bahagian hal ehwal undang-undang Jabatan Perdana Menteri, pejabat ketua pendaftar Mahkamah Persekutuan, Jabatan Insolvensi dan Jabatan Bantuan Guaman. Saya juga akan menjawab bagi pihak jabatan-jabatan dan agensi berikut, iaitu Jabatan Peguam Negara, Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia, Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia, Parlimen dan juga Jabatan Audit Negara. Seperti yang disebut oleh Tan Sri Yang di-Pertua, saya akan menjawab secara lisan beberapa isu dan seterusnya saya akan beri jawapan secara bertulis jika tidak sempat. Dan seperti arahan Tan Sri Yang di-Pertua yang mana tidak hadir pada hari ini, dengan izin Yang di-Pertua, saya tidak akan menjawab dan akan menjawab secara bertulis dalam masa 5 hari yang diarahkan oleh Tan Sri Yang di-Pertua. Berbagai isu telah dibangkitkan dalam perbahasan. Sekejap je Tuan Yang di-Pertua, sekadar penjelasan. Perkhidmatan awam, boleh saya tahu tak menteri mana sebab nak tengok giliran? Perkhidmatan awam JPA. JPA bawah menteri mana akan menjawab? Saya tak apa, saya cuma. Tapi kalau apa pun mungkin kita boleh bagi jawapan bertulis. Alright. That's the best. Masa. Dengan izin. Pelbagai isu telah dibangkitkan dalam perbahasan oleh ahli yang antara lain mengenai undang-undang dan akta-akta yang lapuk serta reformasi perundangan, isu-isu berkaitan dengan rasuah, penggubalan rang undang-undang perkhidmatan Parlimen, progres kajian pengasingan kuasa peguam negara dan pendakwa raya, ikhtiar kerajaan dalam perundangan melibatkan kanak-kanak, usaha advokasi melalui undi 18, status pembinaan kompleks mahkamah, isu persempadan semula, addenda mengenai rayuan pengampunan, pemilihan Malaysia sebagai Sekretariat Asia Forum of Parliamentarians on Population and Development, perkhidmatan kaunter Jabatan Insolvensi di Terminal KLIA dan KLIA 2, isu pelantikan Suruhanjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Negeri Sabah dan Sarawak, dan isu kematian Teo Beng Hock dan pemandu OKU, serta isu berkaitan kekejaman Israel. Tan Sri Yang di-Pertua, izinkan saya mula pengurungan saya dengan menjelaskan usaha kerajaan dalam memperkasa reformasi undang-undang di Malaysia selaras dengan pertambahan peruntukan kepada Bahyu JPM dengan perkara berkaitan dengan undang-undang dan akta-akta lapuk di Malaysia sebagai respon kepada soalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Kota Baru dan Yang Berhormat Jelun. Seperti mana Yang Berhormat sedia maklum, kerajaan Madani sentiasa agresif terhadap pembaruan undang-undang selaku salah satu tonggak reformasi institusi dalam memastikan hak rakyat Malaysia secara amnya sentiasa dipelih raya. Sebelum itu, suka saya untuk memaklumkan bahawa baru-baru ini saya telah mengadakan perjumpaan dengan Gada Fatih Wali, Ketua Pengarah Eksekutif Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Vienna, UNOV, dan Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai dadah dan jenayah, UNODC, bersama-sama dengan Tuan Yang Terutama Duta Besar Malaysia ke Republik Austria. Dalam perjumpaan ini, UNODC telah berkongsi mengenai cadangan Konvensyen Jenayah Cyber Antarabangsa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang pertama yang sedang dipertimbangkan oleh Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Konvensyen baru ini bertujuan untuk mengenangi isu kritikal termasuk penderaan seksual terhadap kanak-kanak dalam talian bahan penderaan seksual kanak-kanak CSAM dan penyebaran imej intim tanpa persetujuan. Konvensyen ini dilihat sebagai satu langkah sangat penting dalam pencegahan dan penyiasatan jenayah cyber serta dalam pendakwaan penjenayaan cyber. Dalam hal ini, bahagian hal undang-undang telah menubuhkan jawatan kuasa kerja undang-undang bersama UNODC bagi memperkukuhkan lagi sistem keadilan jenayah negara yang menyentuh isu jenayah cyber dengan melihat kaedah moden. Satu jawatan kuasa khas antara kementerian dan agensi di bawah penyelidikan Bahyu akan turut dibentuk antara lain untuk menyokong pembaruan berterusan dalam perlindungan kanak-kanak, keadilan jenayah dan jenayah berkaitan dengan cyber termasuk melalui penggunaan kecergasan buatan AI.
Dalam usaha ini merealisasikan cadangan ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan penubuhan pasukan reformasi perundangan dalam ucapan Belanjawan 2025 pada 18 Oktober di Dewan Yang Mulia ini sebagai satu komitmen berterusan kerajaan untuk memperkasa pembaharuan undang-undang dan akta-akta lapuk di Malaysia. Sebenarnya telah saya maklumkan di dalam Dewan ini pada 23 Oktober, kerajaan telah berjaya membawa beberapa pindaan terhadap undang-undang sedia ada, antaranya pemasuhan hukuman mati mandatori melalui pindaan kepada perundangan sedia ada diikuti dengan beberapa pindaan seperti Akta Audit Negara, pindaan kepada Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia, pindaan kepada Akta Kesalahan-Kesalahan Jenayah Seksual terhadap kanak-kanak dan pindaan kepada Akta Keterangan Saksi Kanak-kanak dan pindaan kepada Akta Insolvensi. Selain itu, kerajaan turut merencanakan pelbagai inisiatif reformasi institusi melibatkan pengumbalan rang undang-undang atau pindaan kepada akta sedia ada pada tahun 2024 dan akan diteruskan pada tahun 2025. Pengumbalan rang undang-undang keselamatan dalam talian dan pindaan kepada perundangan sedia ada berkaitan dengan buli termasuk cyberbully insya-Allah pada sesi kali ini. Pengumbalan roadmap to digital justice pada tahun 2025 akan memberi penekanan kepada pemakaian artificial intelligence bagi sektor perundangan dan pindaan kepada Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010. Pengubalan rang undang-undang kebebasan maklumat, pindaan Akta Pemegang Amanah, insya-Allah sesi ini, pindaan Akta Pemegang Amanah, insya-Allah sesi ini, pindaan Akta Profession Undang-Undang 1976, insya-Allah pada sesi ini. Usaha mempromosikan mekanisme alternatif dispute resolution dan ratifikasi dengan izin, Singapore Convention on Mediation, kajian pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya dan pengubalan undang-undang perkhidmatan bantuan guaman yang baru, ini akan dikaji dan diharap diselesaikan pada tahun 2025. Bagi menjawab persoalan mengenai undang-undang lapuk di Malaysia, terdapat beberapa perkara yang perlu diperhalusi, terutamanya lambakan undang-undang lapuk sedia ada yang memerlukan kajian penyelidikan bagi menentukan sama ada undang-undang tersebut masih terpakai dan perlu disemak di bawah Akta Penyemakan Undang-Undang 1968 Akta 1. Tidak lagi terpakai dan undang-undang tersebut akan disyorkan untuk dimasukkan atau penentuan undang-undang tersebut di bawah undang-undang negeri atau undang-undang persekutuan. Jurisdictional issue dengan izin. Berdasarkan hasil kumpulan semak status Undang-Undang PRA 1969, terdapat sejumlah 3,404 Undang-Undang PRA 1969 dan daripada jumlah tersebut didapati sebanyak 3,203 Undang-Undang PRA 1969 tidak memerlukan tindakan lanjut kerana 1,717 undang-undang telah dimasukkan atau telah disemak di bawah Akta 1. 1,486 undang-undang dalam kategori head is effect dengan izin, spend cease to operate, expired, undang-undang pindaan, undang-undang pemasuhan, bidang kuasa negeri atau Singapura.